Alhamdulillah kita jumpa dan kita sambung pada nasihat yang ke-22, muka surat 63 dekat ujung. Nak baca yang akhir. Dalam ni tajuk dia, engkau jangan banyak bertanya tetapi engkau banyaklah beramal. Tajuk dia gitulah. Dan kita dah beberapa perkara dalam cerita ni dan kita dah ceritalah. Jadi bila banyak beramal ni, ambillah beberapa perkataan ulama' yang biasa kita dengar dalam kitab dan mungkin kita pernah lalui dan pelajari. Antaranya, ingat apa Imam Ghazali kata, apabila engkau nak beramal, maka ingatlah akan 4 pesananku. Dia kata, aku dah pesan dekat dia, aku nak pesan kat orang ramai. Imam Ghazali kata, engkau nak beramal, nak semayang ke, nak apa ke, nak sedekah ke, nak baca Quran ke, nak apa ke, tak kisahlah. Tapi ingatlah 4 pesanan. 4 pesanan. Apa Imam Ghazali kata? Saya ulang lagi, saya nak cakap dulu ni. Pertama, hendaklah engkau beramal banyak-banyak sebelum Allah hantar malaikat maut dan keluarkan rohmu daripada jasad. Imam Ghazali kata gitu. Amal nak kena banyak-banyak. Kalau tak boleh buat banyak-banyak, ingat apa? Aku ni agaknya mati besok. Imam Ghazali kata dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau engkau malas di malam hari, nak baca Quran malas, nak bangun malam malas, nak sembahyang witir pun rasa macam tak penting, gitulah. Semua tu sunat, memang sunat. Engkau ingatlah, adakah engkau berkemungkinan untuk hidup pada esok hari? Ingat begitulah. Jangan ingat lagi 2 tahun mati, tak. Sebab tu kadang-kadang orang tua cakap dengan anak, dia kata mak ni tak berapa tahun lagi. Tak, sebenarnya bukan salah. Cakap itu sebenarnya tak betul. Bukan berapa tahun lagi. Mungkin mak dia mati dulu atau anak dia mati dulu. Sebab mati ni dia tak kira tahun, dia tak kira usia. Tapi cuma adatnya yang tua akan mati dahulu yang muda. Itu pada adat saja. Tapi kebanyakannya ada juga yang banyak kita lihat pengalaman kita, orang muda pun dah ramai dah pergi. Pada usia-usia yang mengejutkan lah. 20 lebih, 38, 37 gitu pun ramai yang dah pergi. Jadi bila nak beramal ni, ingat satu benda. Yang pertama, amal banyak-banyak. Imam Ghazali kata, sebelum Allah ada satu malaikat yang Allah tugaskan pada dia untuk mencabut roh. Itulah nama dia Malakul Maut. Dia ikut arahan, cabut dah. Dan dia dihidupkan bukan untuk ada rasa kesian pada orang lah. Kesian sembahyang tak qada lagi, tak. Kesian pada ain tak lepas lagi. Makna la ilaha illallah pun tak faham. Kalimah syahadat pun tak erti, cuma tahu terjemah je. Apa makna maksud yang dikehendaki oleh syarak untuk kita faham, kita tak tahu. Saya ayat tu hari naik bar 2 tingkat. Naik bar 2 tingkat, dalam bas tu ada 2 tempat duduk macam mesyuarat. Kat atas 16 orang duduk macam bilik mesyuarat kan. Kat bawah 6 orang duduk je mesyuarat. Depan tu ada seat biasa lah. Kita sewa pagi ke petang. Dan saya buat nota sikit. Kita belajar 2 kalimah syahadat. Makna, diorang dah belajar lah. Yang tu yang ikut ni. Ni belajar online lah. Diorang dah ikut, diorang dah belajar. Cuma yang saya nak cakap apa, melihat betapa penting diorang ni lah. Tak keluar. Saya cuba tunjuklah yang ni. Yang ni lah, pelajar ni lah. Saya bawa diorang naik bar 2 tingkat. Adalah makan tengah hari kat kedai. Ada kedai-kedai dan diorang dah atur. Kita belajar tauhid. Belajar tauhid. Bukan nak cakap apa, tapi untuk memahami lah. Jadi nak beramal ni satu, dia Imam Ghazali kata engkau amal banyak-banyak sebelum maut datang. Sebelum maut datang. Kadang-kadang sedih juga mendengar cerita kan. Kawan-kawan, ada kawan sekolah, kawan belajar ITM Shah Alam, belajar ITM Perlis, meninggal. Ada kawan-kawan cerita, dia kata dia memang dia cakap dengan saya berapa kali dia kata nak ikut kelas saya. Nantilah aku sibuk kerja, nanti. Akhirnya tak sempat belajar agama. Tu kadang kesian dengar. Harap dia belajar tempat lain lah. Dia jatuh waktu nak ambil wuduk dekat dalam tandas dan meninggal.
Kalau dia belajar orang lain, saya bersyukurlah. Tapi kalau dia tak belajar, ini satu yang sangat bimbang lah. Moga-moga Allah rahmati kematian dia. Sebab dia kena amal banyak-banyak. Nombor 2, Imam Ghazali kata, amal itu mesti dengan ilmu. Ini perjalanan kita ni. Amal yang kita nak buat ni hari-hari ni mesti ada ilmu. Main jemaah kena faham mazbuk muafiq apa semua kena faham. Kena cari jalan nak belajar sampai khatam. Lepas tu ulang. Saya dah berapa surau saya buat daurah mazbuk muafiq. Kita buat satu hari suntuk lah. Pagi teori sampai pukul 12.30 makan, petang kita buat praktikal. Macam mana imam ni, macam mana makmum ni kita buat. Saya suruh anak saya print. Jemaah 1, jemaah 2, jemaah 3 pakai macam orang main netball tu lah. Ada pakai. Jadi imam kat depan, nanti kita lakonkan lah. Bagaimana imam ni masuk, makmum ni masuk, dekat kedua makmum tak sempat baca Fatihah, macam mana, makmum ni sempat, makmum tak sempat, macam mana mazbuk, mana muafiq. Jadi kita buatkan praktikal. Ni lepas ni isyak ni memang belajar mazbuk muafiq lah. Ada satu kitab kecil. Sebab kita belajar rukun semayang sambil buat Fatihah, wajib baca Fatihah kecuali makmumnya mazbuk. Jadi jumpa perkataan tu, saya pindah pada satu kitab kecil 16 muka surat untuk bicarakan mazbuk dan muafiq. Lepas tu Imam Ghazali kata, amalnya banyak tu mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kacau bilau. Sangat kacau bilau. Takut tak sah. Itu bimbang tak sah. Takut akidah tak sah, ini lagi takut lah. Sebab tu mesti ada ilmu. Kita tak ada pilihan lain. Kita kalau cakap kita kerja, kita penat, kita apa, tak ada pilihan. Sebab apa yang pentingnya ialah akhirat kita, bukan dunia kita. Banyak orang bagi alasan kenapa tak belajar agama, dia kata dia kerja. Tapi kerja ni dia kena yakin, kerja ni tak menyelamatkan dia. Tapi dia kena kerja, dia kena kerja. Dia mesti kerja. Tapi dia kena ada kesedaran. Kesedaran apa? Dia mesti tuntut ilmu. Tak kira lah bila. Sabtu ke, Ahad ke, hujung minggu ke, apa ke, dia kena pergi. Dia kena khatam kitab-kitab Fardhu Ain. Sebab apa? Imam Ghazali kata, ilmu ni mesti dengan amal. Tak ada amal, tak ada ilmu, out. Imam Ghazali dia cakap satu je. Ilmu tanpa amal itu sia-sia. Amal tanpa ilmu itu sia-sia. Sia-sia maknanya memang kemungkinan besar dia ibaratkan debu yang berterbangan. Tak ada nilai di sisi Allah. So jaga-jaga. Jaga-jaga penyakit yang melanda ni, wabak yang melanda ni, orang surau masjid. Dia gairah beramal tetapi dia tidak gairah berilmu. Dia tak faham mana wajib, mana fardu kifayah, mana fardu ain. Kadang-kadang kat surau belajar solat, belajar zakat, belajar puasa, belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar ilmu akhlak, belajar mazmumah memang mudah. Dia datang semayang maghrib, itu fardu kifayah. Kalau dia semayang rumah pun sah. Sebab ada orang semayang kat sini. Tapi lepas maghrib dia cabut. Sedangkan lepas maghrib itulah fardu ain bagi dia. Tapi dia balik lah. Angkat isyak kan datang. Isyak yang datang itu fardu kifayah. Bukan fardu ain. Tapi belajar antara maghrib isyak itu fardu ain. Patutnya yang itu dia duduk. Kalau dia tak duduk dan dia tak pernah belajar bab tu, dia berdosa. Ni yang ramai masyarakat tak faham. Bagus buat kempen sembahyang subuh, bagus, tu bagus. Lepas ni buat kempen pula, pentingnya belajar tauhid, pentingnya belajar fardu ain, buat kempen. Biar sembahyang fardu ain ni macam sembahyang Jumaat orang belajar. Gitu patutnya. Dan subuh tu bagus buat, bagus. Biar ramai bagus. Tapi kita kena faham dia adalah fardu kifayah. Kena faham. Ada fardu ain yang kita terlepas kadang-kadang. Lepas ni buat fardu ain pula. Dah ajak orang datang masjid, ajak orang belajar ramai. Belajar tauhid, belajar sifat 20, belajar. Kempenkan dekat taman-taman. Kempenkan. Ilmu amal tanpa ilmu sia-sia. Kempenkan. Kalau tauhid tak lepas boleh mati kufur. Kempenkan banyak-banyak biar orang datang belajar. Baru kita faham perjalanan kita. Sebab tu Imam Ghazali dia pegang gitu. Satu, kau amal banyak-banyak sebelum Allah Ta'ala hantar malaikat maut, cabut nyawamu. Nombor 2, yang kita selalu kata apa? Hendaklah ilmu itu dengan amal. Nombor 3, amal itu mesti dengan ikhlas. Tu nak belajar tasawuf tu. Ilmu akhlak, apa dia ikhlas. Yang kena faham betul ikhlas. Yang kena faham syarat ikhlas, makna ikhlas, tanda ikhlas. Nak faham juga lawan dia riak, supaya jangan riak. 3, amal itu mesti ikhlas. Amal itu mesti banyak sebelum Allah panggil malaikat maut datang cabut rohmu. 2, amal itu mestilah berdasarkan ilmu. Tak boleh main bantai-bantai buat suka hati, tak boleh. Nombor 3, amal itu mesti ikhlas. 4, amal itu tiga-tiga ni banyak, ikhlas banyak. Lepas tu ada ilmu, ikhlas, mesti berlandaskan diri
yang berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidah yang betul. Kalau akidah salah, nombor 4, ini semua tak boleh pakai. Ini tak boleh pakai. Lepas tu kalau akidah out. Kalau tak boleh jawab, apa makna beriman dengan malaikat? Kalau jawab, hati-hati. Pergi cari jawapan. Jangan mati kufur. Tak tahu apa makna beriman dengan kitab, tak erti nak cerita, tak boleh cerita. Padahal dia mesti beriman, dia mesti yakin. Kalau tak erti cakap, pergi belajar sampai erti cakap. Pergi belajar, buka kitab sampai boleh cakap. Beriman pada malaikat ni maksud gini, aku mesti percaya gini. Begitulah. Cari ijmal macam ni, cara detail macam ni. Kalau tak tahu, pergi apa maksud beriman qadar. Kalau tak faham, emergency, urgent, cepat pergi belajar. Sebelum tiba-tiba susah nampak mati. Takut dinilai akidah dia out lah, tak boleh pakai. Ini yang menakutkan. Ini yang menakutkan. Waktu kita tengok guru-guru daripada Tani datang Kelantan sebulan sekali, datang Terengganu sebulan sekali, datang Kedah sebulan sekali tu satu hari dia ajar 6 tempat. Lepas tu besok dia ajar 6 tempat. Dulu saya ada belajar tu dengan Babadin. Nama dia Zakaria, orang panggil Babadin. Dia petani. Dia kata dia drive nak pergi Kajang ni, dia kata belah-belah jam lah. Kita buruk, drive juga tu masuk. Hari ni dia ngajar sini, lepas tu besok dia Seremban. 5-6 hari dia ambil, dia balik lah dekat pondok dia. Kenapa dia kata dia sanggup? Sebab dia kata kalau akidah ni salah, dia kata tauhid ni, akidah ni kalau salah, tak guna, apa pun tak guna. Pergi surau tak guna, gini tak nilai lah, sebab akidah salah. Sebab tu mereka sanggup susah payah, mereka kata. Mereka sanggup susah payah. Kalau kita pergi jumpa guru-guru kat pondok kan, mereka juga kata gitu. Mereka akan gunakan perkataan yang sama. Saya jumpa Baba Rosli, saya ambil, dia ada buat syarah pada kitab Misbahul Munir. Al-Misbahul Munir, lampunya menerangi fi ma'rifatillahi qadir, pada menerangkan Allah yang maha kuasa. Itu nama kitab tu. Lepas tu kitab tu nipis. Syekh Baba Abdul Aziz Ismail nipis. Saya mengajar kitab tu. Lepas tu saya tengok dia ada buat syarah, dia ada buat syarah tebal lah. Saya cakap dengan Baba, sekarang panggil Baba kan. Baba, saya minta izin lah. Saya minta izin nak ambil kitab ni buat rujukan untuk saya ngajar. Dia yang tulis kitab tu, Jawi, dia tulis kitab tu. Dia terangkan apa dalam kitab Misbah Munir lah, terangkan. Tawaduknya dia ni memang bukan buat-buat lah. Saya cakap ni, saya minta halal lah apa-apa ilmu yang saya dapat dari Baba, dan saya pun tak boleh mengaji dengan Baba, tapi saya ambil kitab-kitab Baba ni, saya guna untuk rujukan. Saya pegang tangan dia, saya cium tangan dia. Dia kata, Baba izinkan saya lah, halalkan ilmu apa yang dapat dari kitab ni. Dia kata apa? Kita sama-sama belajar gitu. Wah, tawaduk betul. Sebenarnya tak sama, dia lagi jauh ilmu dia. Dia cium tangan saya pula, dia cium pipi saya, dia cium dahi saya. Dia kata selamat berangkat balik lah. Oh, terharu sedih tak tengok gendangan tu Guru dia boleh rendah diri. Dia boleh rendah diri tu. Orang macam ni patut kita ambil ilmu dia lah. Dia kata teruskanlah ngajar. Dia kata kita pesan-pesan gitulah. Sebab apa? Mereka nampak ni penting. Sebab tu nombor 4 ni, akidah kena betul. Kalau apa yang saya cakap lagi tak boleh jawab apa makna beriman pada hari kiamat, tak boleh jawab. Dia ada perkataan-perkataan dalam kitab yang perkataan dia gini. Macam saya bagi contoh apa makna beriman dengan malaikat. Okey, dia ada beriman cara rangkuman. Rangkuman ni nama dia ijmal. Kalau sini bagi tauhid, perkataan ni biasalah. Kalau beriman dengan detail, nama dia tafsil. Jadi kita kena faham, beriman pada malaikat, wajib kita mengetahui dan meyakini Allah memiliki malaikat yang tiada terbilang banyaknya. Tak tahu berapa banyak. Wajib yakin ni. Dan malaikat itu dicipta daripada jisim yang latif, maknanya bercahaya. Nombor 3, dia bukan lelaki dan bukan perempuan. Nombor 4, terpelihara daripada dosa. Nombor 5, sunyi daripada sifat kemanusiaan. Kalau kita yakin 5 ni, cara rangkuman kita lulus.
Kita kena yakin 5 ni. Pada asasnya 5 ni kena yakin. Lepas tu beriman secara detail apa? Mengetahui akan 10 malaikat, nama dan tugas serta dalil-dalil yang diceritakan dalam Quran. Selesai beriman pada malaikat. Mudah je. Kalau belajar 1 jam boleh habis. Kalau belajar 1 jam boleh habis. Empat. Mana kita tahulah apa malaikat. Rakib, Atid, Malik, Ridwan, Muka, Nakir, Mikail, Israfil, Israel, Jibril. Kita tahu 10 ni tugas siapa. Jadi bab beriman pada malaikat selesailah. Lepas tu belajarlah bab lain pula. Qadar beriman pada Allah. Maknanya kalau kita ditanya oleh seseorang lah, anak kita tanya, bah apa dia beriman pada Allah, kita tak boleh jawab, kita kena risau. Takut apa Akidah kita tak betul lah. Kita nak yakin ni, kita kena tahu betul lah. Betul lah. Apa maksud beriman pada Allah? Tak boleh cerita. Percaya pada Allah. Percaya apa? Dah kitab dah lurai lah. Ni perjalanan yang kita kena lalui. Dia kata sini, demi Allah, wahai anakku yang tercinta, demi Allah, Imam Ghazali ni bersumpah, seandainya engkau terus berjalan, engkau akan melihat perkara-perkara yang sangat ajaib pada setiap tempat, dan korbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana. Sampai ke mana? Sampai ke reza Allah. Engkau akan lihat. Engkau akan lihat perkara-perkara yang ajaib. Engkau lihat bagaimana Allah tolong kau untuk jadi orang yang soleh. Engkau lihat bagaimana Allah tolong kau sebagai seorang talib penuntut ilmu. Kau akan lihat betapa indahnya, bahagianya hati kau bila belajar tauhid. Kau kenal dengan Tuhan, kau tahu perjalanan ni, dan kau boleh menyesuaikan diri dengan apa keadaan yang sepatutnya berlaku. Ni dia kata. Imam Ghazali kata, demi Allah, aku bersumpah. Tapi kalau kita tak lalui jalan ni, kita tak rasa lah. Kita tak boleh tengok, kita tak boleh lapi. Lepas tu saya cakap, mesti korbankan. Korbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana. Korbankan kepenatan, kepedihan, korbankan. Balik kerja penat-penat pun cepat-cepat balik maghrib untuk datang surau untuk belajar agama. Weekend pergi cari daurah, pergi duduk buat daurah, pergi duduk, pergi belajar betul-betul. Supaya tidak nanti menangis di alam barzah. Bukan alam barzah je, masa nak mati je. Guru cakap, engkau tengok orang mati kan, kat rumah, kat surau, terbaring, kurang-kurangnya dia dah rasa sakit mati. Dan dia dah tahu tempat dia. Dia dah tahu tempat dia. Rasulullah sebut, sedetik lagi roh itu nak keluar, sedetik yang sesaat nak keluar daripada umbun-umbun ni, orang nak mati tu nampak tempat dia. Neraka ke, taman syurga ke, gaung neraka ke, dalam kubur. Maknanya orang mati ni, kita cakap dia dah tahu tempat dia. Dia tahu dah. Dia tahu dah apa hasil dia atas muka bumi, yang dia belajar, dia mengaji, dia semayang, dia puasa, dah tahulah. Nah, masalahnya kita ni tak tahu. Dia tahu sebab kita. Cuma kita harap penghujung dia adalah baik. Tapi orang dah mati dia tahu dah. Mak bapak kita dah mati dia tahu dah tempat dia. Kawan kita mati dia tahu tempat dia. Kawan kita dah mati, mak lang kita, pak long kita, dia tahu tempat dia dah. Dia tahu, semua tahu tempat dia masing-masing. Dia tunggu akhirat. Dekat kubur dia tahu dah. Dekat alam barzah tu dia nak mati tu dia nampak dah tempat dia. Jangan sampai na'udzubillah tempat yang ditunjuk itu, dan malaikat kata tu tempat engkau. Waktu tu roh nak keluar. Jangan sampai tempat yang ditunjuk itu adalah gaung neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang dilihat itu gaung neraka, dia bukan malang. Imam Ghazali kata dalam Bidayatul Hidayah, dia adalah 1000 kali malang. 1000 kali malang. Waktu tu anak dia menangis tepi katil pun dia tak peduli. Waktu tu isteri dia menangis dia tak peduli. Waktu tu kalau dia mati, orang kata dia ni permatanya hilang, yang tak boleh cari ganti, dia tak peduli lah. Kalau dia pergi tempat ni, nama dia gaung neraka, dia tak peduli. Anak dia nangis ke, sedih ke, anak trauma ke, tak peduli. Macam ada orang meninggal 36, perempuan tu 36 lah. Bapak dia, suami dia datang, tu yang saya kata datang
Kita tengok dia datang, ngajar kat surau lepas isyak, lepas maghrib dekat tempat lain, isyak dekat situ lah. Datang masuk bawa anak. Saya perhati jugalah, saya kata dia ni tak pernah nampak pun. Datang bagi kertas, Ustaz nanti lepas ni Ustaz baca tahlil. Tu saya kata tu. Nama isteri dia nama-nama, bukan nama orang tua lah. Orang tua kita tahu nama orang tua, Ramlah kan. Tu semua orang 60 lah, 50 60. Ini nama budak-budak muda. Lepas makan tu, lepas tali saya tanya, ni siapa? Ni isteri kan. Saya hantar dia pergi kerja macam biasa kan. Macam biasa dia pergi kerja. Pukul 11, bos dia telefon kata isteri saya dekat surau dan tengah sesak nafas. Saya sampai dia meninggal dekat surau. Rupanya dia dah tak sihat, dia pergi surau nak baring. Ada orang perempuan semain duha dekat surau tu, kat pejabat tu. Nampak dia sesak nafas. Panggil, nampak name tag dia, kenal pula. Jabatan apa? Panggil bos dia. Bos dia telefon suami yang ni lah. Dia kata sekarang ni, masa anak-anak dia yang 4-5 tahun ni, hari-hari ketuk bilik dia panggil mama. Padahal dia ada seorang je, mama dia dah meninggal. Dia kata macam mana nak buat? Saya kata, tak tahulah apa nak buat kan. Tapi boleh lah bagi air. Tapi dah lama esok dia lupa lah saya kata. Dia kata nak tunggu lama-lama tu yang saya rasa sedih. Memanglah. Tapi orang yang mati ni, adakah dia care? Dia kata sian anakku? Tak. Kalau dia dalam nikmat, dia sedang sibuk dengan rasa nikmat dan syurga. Kalau dia dalam azab, dia takkan fikir apa jadi dekat. Cuma dia akan meraung menjerit minta balik. Kenapa? Bukan nak jumpa anak dia. Apa dalam Quran kata kan? La'alli a'malu saliha fima taraktu. Dia kata gitu. Kita kata, wahai Tuhan, hidupkan balik, aku nak tengok anak aku. Anak aku kecil lagi. Aku tengok mak aku jaga. Tak, dalam Quran cakap itu. Ya Allah, hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Berkatalah orang-orang ingkar bila nak mati, Rabbi, wahai Tuhan, irji'un, balik aku balik. Tu ayat 100 tu, surah Al-Mu'minun tu. La'alli amalu solihah fima taraktu. Supaya aku dapat buat amal soleh yang aku tinggalkan. Dia tak kata nak jumpa anak. Walaupun kita cerita kematian, kadang-kadang mak-mak ni sedih, dia pegang, kadang-kadang orang datang dalam kuliah kan, bawa anak. Saya cerita, nampak mak-mak ni kadang buat macam ni, pangku anak dia. Dia rasa seolah bila mati ni yang disedihkan anak dia. Tak. Dia tak rasa sedihkan anak dia. Dia cakap la'ali amalu solihah fi ma taraktu, supaya aku dapat buat amal soleh yang aku tinggalkan. Allah jawab, kalla, tidak, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qabiruha. Sesungguhnya itu adalah kalimah engkau, kalimatun sahaja engkau tak akan buat. Wa min waraihim barzahun, depan kau ada barzah sekarang. Kau nak mati ni. Ila yaumi yub'atsun, engkau akan tinggal kat sana sampai hari pembalasan. Kau. Tak ada dalam Quran kata, tak ada dalam hadis kata, tak ada dalam kitab kata orang mati ni, orang dah neraka ke orang apa ke, dia nak hidup balik nak tengok anak dia. Tak ada. Dalam kitab Alam Barzah pun kata tak ada. Dalam kitab Alam Barzah, Syekh Jalaluddin Asyayuti dia kata apa? Saya ngajar besok ni Alam Barzah dekat JKR Blok F. Besok lah dunia jadual. Apa dia kata? Kami mendapat khabar di Barzah. Tak tahu macam mana dapat. Tu kita yang tanya. Bertanyalah malaikat kepada ahli Barzah, orang mati. Hendakkah kamu semua hidup walau sedetik? Kami minta pada Allah, kamu hidup sedetik, sesaat. Dan kamu berkata subhanallah, kemudian kami mati kamu balik. Adakah kamu nak? Malaikat apa, orang Barzah kata, semua orang angkat tangan. Ya, kami nak. Hidup satu saat je. Untuk kata subhanallah, kemudian mati balik. Malaikat kata, pasti kamu tidak dapat. Benda ni ditulis dalam kitab. Itulah yang menyebabkan Imam Nawawi dia ziarah jenazah, dia bawa anak murid dia. Dia pandang jenazah tu. Dia pandang jenazah. Lepas tu dia kata, subhanallah. Dia kata gitu. Maka anak murid dia tanya, wahai guru, kenapa tadi kau tengok jenazah yang terbaring, tiba kau kata subhanallah? Kenapa kau cakap itu? Aku teringat khabar dari Barzah. Itu cerita tadi tu.
Yang mereka ni ditawarkan untuk hidup 1 detik dan berkata subhanallah, mereka nak. Dan pastilah mereka tidak akan dapat. Sebab tu perjalanan ni perlu pengorbanan. Penat, perlu pengorbanan. Kalau tidak melalui pengorbanan, tak ada lah dapat. Kerana punca dari segala kejayaan itu ialah pengorbanan jiwa raga. Seperti perkataan Zunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala kepada seorang anak muridnya. Ini perkataan ni tulis ni. Jika engkau bersedia untuk berkorban dengan jiwa ragamu, kena korban sikit. Pergi daurah pagi ke petang, penat, tak apa, sebab aku tak belajar Fardhu Ain. Ni baru nak belajar. Ni saya nak sambung ni, daurah tauhid siri ke-7. 20 berapa 18 dah bulan 2, 24 bulan 2. Bulan depan 2 kali lah. Sekali belajar 4 jam, 5 jam. Kalau orang sini nak pergi, nak jom tak apa. Selalu datang 100 lebih lah, 150 atau 60 datang. Selalunya peserta yang sama. Kita belajar kitab Usul Tauhid. Sekarang ni dah nak masuk bab wujud. Baru nak masuk bab wujud ni. Yang mukadimah sebelum tu dah habis dah. Dah 6 kali baca kan. Kalau tak boleh korban, dia kalau malas mengaji, malas baca Quran, malas zikir, boleh bukan syaitan. Dia nafsu. Jadi yang korban ni adalah nafsu kita. Kita kena korbankan nafsu kita. Syaitan ni dia ganggu bawa akidah dan dia ganggu solat. Nafsu pun dia ganggu dekat solat. Kalau kita tak boleh korbankan, sebab apa? Kita kena takap dengan nafsu kita. Dunia ni kejap je. Engkau tak belajar agama, akidah kau out, akidah kau salah menderita kau ni kekal. Engkau tak belajar semayang kau salah, menderita kau kekal. Belajar sekejap je. Kalau semayang ni nak ajar, saya pernah buat satu khusus semayang kan. Tiap-tiap hari Ahad, lepas tu ada selang lah, 2 kali Ahad sekali. Ada dulu satu adun, dia sponsor dekat surau tu. 60 jam. Daripada wuduk, bab air, wuduk, tayamum sampai pembatal solat. Lepas tu ambil sikit sunat-sunat solat. Lengkaplah belajar, buka kitab, baca satu. Lepas tu, kalau kita dah lalui, pernah khatam, alhamdulillah. Kalau tak pernah khatam, maknanya banyak benda yang kita tak tahu. Banyak benda yang kita tak tahu. Kadang-kadang dibuat kita batal semayang pun banyak. Tu nak kena hati-hati. Faham syarat sah takbiratul ihram 21. Nak kena belajar satu lah. Syarat sah berdiri 3. Syarat sah Fatihah 10. Kena belajar satu. Kena ambil apa syarat yang mengesahkan rukun semayang. Niat kena belajar 20 perkara. Kena belajar detail itulah. Wuduk pun belajar detail. Dalam kitab kata berapakah bulu yang perlu basuh ketika basuh muka. Kena tahulah. Kalau lelaki 13 1, 2 ni sideburn ni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau belajar wuduk ni belajar detail. Berapa jauh kiri ke kanan, berapa jauh atas ke bawah had muka, mana had wajib, mana had sempurna wajib, mana had sunat, apa makna sempurna wajib, itu nak kena belajar. Sekali kita belajar, kita sedang melalui jalan untuk mendapat redha Tuhan. Saya cakap banyak kali dan saya ulang lagi, penyakit kebanyakan orang yang bukan lalui zaman pondok kan, atau dia kat surau kat masjid kan, dia suka pergi surau masjid, okey ni baiklah. Penyakit dia selalunya bukan dia tak semayang, penyakit dia selalu dia tak ada ilmu. Abang boleh buat survey lah masyarakat kita lah, jangan buat survey surau lain. Abang bagi borang-borang untuk isi lah. Panggil kat surau, kita nak buktikan kebenaran perkataan ni. Panggil 20 orang, terang apa khidam. Tulis soalan, apa yang anda faham tentang khidam. Tu dia jawab. Tanpa tengok kitab lah. Kita akan dapati kosong. Tak ada ilmu langsung tentang mengenal Allah. Apa makna la ilaha illallah, pembagian nafi dan isbat, apa nafi dan isbat. Kita akan dapati kosong. Inilah orang-orang yang berada di keliling kita, dan takut orang itu juga kita. Maknanya kita ni, akidah kita ni macam tak ada.
Dulu guru cakap apa kalau engkau tak faham bab iman bab apa engkau punya level macam mu'allaf. Tu mu'allaf mu'allaf baru masuk Islam. Kita kata apa makna beriman dengan qada qadar. Dia tak faham. Kenapa dia baru masuk Islam kan? Mengucap dia pun dia tak faham. Dia terang-terang dia angguk-angguk je. Saya dah Islamkan beberapa orang dah. Maksudnya 5, 6, 7 orang kot. Orang putih, orang Australia 1. Orang Kelang. Dia kahwin dengan anak perempuan satu Tokey dekat Kelang ni, tempat teknik yang berhad. Dia kahwin dengan anak orang tu. Datuk apa nama dia? Ada orang Australia 1, orang Portugis 1, orang Jepun 1. Lepas tu yang 3, 4 ni orang Cina. Semua orang Cina lah. Memang kalau kita tanya dia tak tahu. Bila kita tanya memang tak tahu. Lepas tu saya ingat guru kita kata kalau kau tanya dia apa makna beriman pada kitab, apa yang kau faham, apa yang kau boleh cerita. Mana saya tahu masa saya masuk Islam. Kita kalau tak tahu, dia kata kita ni nama mu'allaf juga. Sebab mu'allaf ni, makna mu'allaf lemah iman. Itu makna mu'allaf. Orang lemah iman ni nama dia mu'allaf. Kita panggil maklaf, sebenarnya mu'allaf. Jadi kalau kita pun sama macam dia, tak tahu apa-apa, kita juga mu'allaf. Tu guru cakap begitu. Tu dia kata apa? Ada mu'allaf cikgu, ada mu'allaf bomba, ada mu'allaf penjawab awam. Oh, kita dengar bising-bising, ada mu'allaf jurutera, dia kata. Kita dengar di sini je. Tapi itu hakikat yang kita kena lalui. Jadi perjalanan ni dia katakan adalah berkorban jiwa raga untuk terluka perjalananmu. Jalan apa? Menuju keridaan Allah. Jikalau tidak, maka tak perlu engkau mengikut akan orang-orang sufi. Tak perlu ikut perjalanan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tak perlu ikut. Sebab engkau tak nak. Sebab dia mesti perjalanan ni memerlukan korban. Korban masa, korban waktu rehat. Korban comfort zone. Datang daurah. Dulu saya buat daurah 400 lebih orang. Tanda ada 8, tak cukup. Air kat tangki sampai habis. Terpaksa pergi rumah orang, tumpang pergi sana, cek toilet. Tak apa. Kena susah sikit. Kena keluar daripada zon selesa. Demi untuk menyelamatkan akidah kita, demi untuk menyelamatkan amal kita, jangan kita masuk dalam lubang zulmat, nama dia jahil, dan jangan masuk dalam gaung neraka, na'udzubillah, di dalam kubur. Jangan masuk. Susah sikit tak apalah. Cakap dengan diri, sabarlah. Ya Allah, aku susah ni kerana Engkau. Aku datang belajar ni bawa kitab, dengar kerana Engkau, wahai Tuhan. Kesian dah dekat aku. Cakap dengan Allah gitu Kesian dekat aku, ya Allah. Jangan kau matikan aku ketika aku sedang jahil ni. Panjanglah umur aku. Biarlah aku betulkan amalan aku. Biar aku faham agama ni apa. Biar aku faham tauhid ni apa. Biar aku jaga hati aku. Jangan aku terlibat dengan benda-benda tak baik dalam hati. Jangan ada dengki, ya Allah, fahamkan aku dengki ni apa, sombong ni apa. Kuasai ilmu-ilmu pada ini dengan baik. Inilah perjalanan kita. Dan istiqamah dalam duduk pada menuntut ilmu. Kita kena berubah. Kita kena berubah sekarang. Jangan tunggulah. Kita, guru cakap, engkau kena ubah, engkau kena berubah. Sebelum Allah hantar malaikat maut, bawa roh engkau pindah. Bawa roh pindah. Pindah mana? Pindah dalam barzah. Mesti berubah sebelum malaikat datang. Kalau tak berubah, duduklah pada zulmat, duduklah pada gelap, duduklah pada jahil. Dan paling takut disangkakan kita, dia beri kita perasaan, aku okey. Dah sembahyang, pergi surau, subuh datang, tak mencuri, tak merompak, kerja pun halal, tak kerja tempat riba, tak kerja tempat arak. Itulah. Sekali yang mengesahkan Islam ni, aku Islam, tapi yang mengesahkan tak ada. Apa yang mengesahkan Islam? Tu ambil perkataan-perkataan ulama tu. Tiada sah Islam tanpa iman. Tiada sah iman tanpa jazam. Maknanya Islam ni dia tak sah kalau tak ada iman. Iman ni yang belajar kat tauhid. Islam ni sembahyang, puasa, zakat, haji, ni Islam. Lepas tu dia ada Islam, iman dan ihsan. Ihsan ni syarat dapat pahala pada segala amalan. Itu nak belajar salah satu. Tiga-tiga ni dipanggil rukun agama.
Dia ada kotak agama. Lepas tu Islam, iman, ihsan. Ada kitab, dulu kita buat daurah dekat Melaka 4 hari. Kita baca kitab tu, mengenal rukun agama. Kecil je, 3 hari baru habis. 3 hari baru habis. Jadi kalau kita tidak faham, sebab tu dalam kitab tu kata, tanda memiliki agama tu, satu, tahu perintah, tahu apa yang wajib kena buat, macam mana nak buat. 2, laksana perintah. 3, dia kata apa? Laksana ni ikhlas atau maksud mendapat reza Allah. Baru dikatakan seseorang itu memiliki akad agama. Kalau tidak, tak ada agama. Lepas tu kena ikut disiplin. Disiplin kitab, kena baca apa, kena baca apa. Kitab ni kena baca apa, kena baca apa. Dan moga Allah beri kesedaran. Minta Allah beri kesedaran. Ini yang ikut-ikut saya online ni pun dulu pun tak belajar juga ni. Tapi dengan rahmat Allah, Allah jentik kesedaran. Lepas tu ada rasa nak belajar. Itulah nikmat yang besar. Ada rasa faham, lagi besar. Boleh amal, lagi besar. Ini bukan semua orang boleh dapat. Ini bukan semua orang boleh dapat. Tapi kalau dapat, dalam kitab apa, Perjalanan Menuju Allah, Imam Alawi Al-Haddad, dia kata engkau syukur kerana apa? Itulah Allah letak dalam hati engkau satu kesedaran. Sebab tu nak kena ada rasa, kalau aku tak belajar, malah aku tak sah. Kalau tak belajar akidah, takut akidah aku tak sah. Kena ada rasa gitulah. Kena rasa gitu. Minta dengan Allah, ya Allah rasakan aku, ya Allah. Rasakan aku, akhirat ni penting. Rasakan aku, kalau aku gagal ya Allah. Rasakan kat hati aku betul-betul. Pusuk hati betul. Barulah kita terbangun daripada tidur. Kan ni ikut arus yang ramai lah. Datang surau, belajar lebih kurang. Datang surau, belajar lebih kurang. Datang surau, sembahyang maghrib, isyak, fardu kifayah. Bukan kata tak datang, elok datang. Tapi benda dalam fardu ain tu dia tak belajar. Sebab tu dalam kitab Ayuhan Walad ada 25 nasihat. Antaranya Imam Ghazali kata, utamakanlah fardu ain. Utamakanlah fardu ain. Dia tekan zaman dia pun dah mula dah. Nak buat je sunat, buat, tak apa. Lepas subuh nak baca Quran ramai-ramai 10 minit baca. Tapi jangan tak belajar fardu ain. Kadang-kadang subuh baca Quran 20 minit, fardu ain tak belajar. Baca Quran bukan wajib, sunat, tapi elok buat. Bukan kata tak buat, elok buat. Tapi mesti ada satu benda yang wajib yang kita kena pegang betul-betul supaya agama kita sah, Islam kita sah. Itulah belajar iman. Islam kita sah. Kena belajar iman ni betul-betul. Apa tarikh iman, apa peringkat iman, apa makna iman, apa cara dapat iman. Iman macam mana yang sah. Apa iman ilmu, apa iman taklid ilmu, ayan, hakikat. Itu semua nak kena belajar satu-satu dah kena ikut. Apa cabang iman? Ada berapa cabang iman? 77 cabang iman yang kena belajar satu. Lepas tu belajar apa masuk beriman pada malaikat, detail. Apa patah-patah beriman pada Allah, kena belajar detail. Kalau kita belajar, di samping tu kita baca Quran dalam jemaah, tak apa, tu baik. Samping tu datang sembahyang jemaah. Tapi bila fardun ini dah ada nanti kita terlepas dia dosa. Dosa apa? Dosa tak belajar fardu ain. Fardu ain ni tak belajar naik dosa. Naik malaikat tulis dosa. Besok tak belajar, ditulis lagi dosa, tak belajar fardu ain. Dan inilah yang selalu dialami oleh ahli-ahli masjid dan surau. Saya ngajar, saya tahulah. Adalah beberapa orang yang Allah pilih untuk belajar dengan betul-betul lah. Jadi macam sini, surau ni saya tengok jadual banyak kelas. Ustaz-ustaz pun bagus-bagus. Rakaman pun ada. Ada ikhtiar rakaman. Kalau terlepas, tengok rakaman. Buka kitab kat rumah. Tengok rakaman, buka kitab. Catat. Jadilah penuntut ilmu. Supaya benar macam mana kita dapat orang yang menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan buka jalan dia ke syurga. Kita dapat betul-betul. Bukan dengar-dengar sana-sana, duduk orang belakang. Bukan. Sebab benda ni serius. Benda ni antara seksa dengan nikmat. Gagal dapat seksa. Salah amal ibadat dapat seksa. Betul amal ibadat dapat nikmat. Ini bukan benda main-main. Ini benda penting. Abang kalau tengok orang Rumah Tenggan nak pindah,
developer bagi flat, abang tengok tak, diorang semua duduk depan. Betul tak? Kursi depan penuh. Kenapa? Dia nak dengar betul-betul flat macam mana dapat, bila nak dapat, bila nak pindah. Kenapa? Dia rasa benda penting. Tapi bila belajar agama, kebanyakan masjid surau, mereka duduk belakang. Kenapa? Mereka rasa benda ni hanya dengar waktu lapang. Lepas tu saya 30 hari, hampir 20 hari saya mengajar kelas isyak. Ada isyak, mana maghrib, isyak tempat lain. Saya nampak kelas isyak ni banyak orang lebih sungguh lah. Sebab dia bukan tunggu maghrib, tunggu isyak. Dia datang memang nak belajar. Memang dia stay ni sampai pukul 10 baru habis lah. Tapi tak apalah, sini tak ada kelas isyak tak apa. Tapi yang penting, apa pada doa ini ambil betul-betul. Kenapa? Demi Allah, Imam Ghazali kata, perjalanan ni memerlukan pengorbanan jiwa dan raga untuk engkau jalan ke lorong sufi untuk mendapat redha Tuhanmu. Dia ada kepayahan yang kena alami lah. Okey, dah. Nanti tanda sambung pada bulan depan. Nasihat yang ke-23. Ini nak habis lah. 23, 24, 25. Tinggalkan 4 perkara. Nanti nasihat yang ke-24. Cuba tengok ni, muka surat berapa ni? 76. Kerjakan 4 perkara. Lepas tu nasihat ke-25, penutup doa, khatam kitab ni. Lama kita belajar ni, tolak COVID semua lama sangat. Lepas tu ulanglah. Nak lama sambung, tak lama tidak. Saya tak kisahlah macam mana. Ikut pentadbiran surau lah macam mana. Okey, dah. Nanti insya-Allah kita sambung nasihat ke-23. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.